Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang satu tajuk, iaitu tajuk baru yang akan kamu belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan rancangan perniagaan. Baik, kita tengok kita belajar dalam bab ni ialah definisi rancangan perniagaan. Yang kedua, kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Menyediakan rancangan perniagaan dan format rancangan perniagaan. Okey, kita tengok. Okey, pihak yang berkepentingan yang terlibat untuk menyediakan ataupun yang memerlukan rancangan perniagaan ini termasuklah usahawan, pekerja, pembekal, pelanggan dan pelabur, slash pemberi pinjaman. Okey. So ini antara pihak-pihak yang terlibat lah. Jadi pihak-pihak ni memerlukan rancangan perniagaan. So ada beberapa kepentingan yang akan cikgu terangkan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, penyediaan rancangan perniagaan yang terancang, apa dia? Okey, ia membantu usahawan mengembangkan perniagaan, iaitu membawa perniagaan menuju matlamat dan sasaran perniagaan. Okey, penyediaan rancangan perniagaan terancang, membantu usahawan mengembangkan perniagaan ni lah. Apa yang diperlukan untuk mengembang perniagaan? Mesti ada satu garis panduan, iaitu kita sediakan rancangan perniagaan terancang. Okey, contohnya macam mana kita nak besarkan perniagaan kita. Okey, itu pentingnya rancangan perniagaan. Okey, kita tengok definisi rancangan perniagaan. Okey, apa dia maksud rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan ialah satu dokumen bertulis. Okey, jadi kamu tengok di sini dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Nampak situ? Ia adalah dokumen bertulis, menerangkan maklumat perniagaan, yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. So ingat yang biru ni lah key point dia. Dokumen bertulis, maklumat perniagaan, secara menyeluruh atau terperinci. Kita tengok seterusnya. Ini contoh gambar rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni kamu akan buat dalam projek kertas 3 kerja khusus. Sekarang kita tengok kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Kenapa pentingnya rancangan perniagaan ni? Kita tengok kepentingan. Yang pertama ialah memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang hendak dirancang dengan teliti. Jadi bila ada rancangan perniagaan ni, usahawan dia boleh tengok balik projek dia ni tersusun dengan teratur atau sistematik tak. Jadi dia boleh nilai balik. Yang kedua, merancang keperluan sumber perniagaan. Bila ada rancangan perniagaan, maka dia boleh rancang apa dia bahan-bahan yang diperlukan, apa dia kos yang diperlukan. Itu dimaksud keperluan sumber. Yang ketiga, menjangka risiko dan masalah yang timbul. Jadi bila kita dah buat rancangan perniagaan, kita boleh pula tulis, kalau buat ni, apa risiko dia? Apa buat yang B, apa risiko dia? So kita boleh jangkakan dan kita boleh bersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Bila kita dah ada satu perancangan yang lengkap, kita boleh gambarkan, aku rancang nak buat food truck. So dah tulis semua apa nak dimasukkan. Kemudian kita boleh gambarkan situasi sebenar nanti
adakah seperti yang kita rancangkan. Okey. Yang kelima, meyakinkan pihak pelabur atau yang memberi pinjaman. Okey. Atau ni yang memberi pinjaman lah. Contohnya bank. Okey. Okey, seterusnya, okey, kita tengok. Ini kepentingan dia lah. Okey, kita boleh nilai projek yang kita rancang ni. Contoh, kesilapan ni, kita menguruskan perniagaan dapat digurangkan. Ya, sebagai garis panduan lah dalam hala 7 pengurusan perniagaan. Okey. Ni contohlah, kita rancang sumber perniagaan, contohnya sumber manusia. Pekerja kita nak berapa, sumber fizikal bagaimana. Okay, contoh sumber fizikal, apa dia, bangunan kedai macam mana, apa mesin digunakan. Ingat balik. Sumber pembiayaan, apa pinjaman yang diperlukan, dari sumber mana. Ya, ni berkait dengan bab-bab yang kita belajar. Dan dapat membantu perniagaan beroperasi dengan lebih sistematik dan lebih teratur. Okey. Ni contohlah. Contoh ni mesin kita dah rancang lah. Okey. Okey, ni contohlah. Ni contoh pinjaman. Kita nak pinjam dekat bank mana. So, itu boleh rancang keperluan sumber. Okey, kepentingan seterusnya ketiga, menjangka risiko dan masalah yang timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Okey. Contoh risiko, contohnya apa kita jangka masalah bila kita buat projek ni, kita kurang modal. Lokasi pula bagaimana? Lokasi ni adakah strategik dan tidak strategik atau dapat dikurangkan. Okay? Dan kita boleh ramalkan risiko dan masalah. Jadi kita boleh menangani risiko dalam dunia perniagaan sebenar. Maksud dia bila kita dah rancang dan tulis tu, itu sebagai gambaran awal untuk kamu sebelum kamu menghadapi situasi sebenar menjalankan perniagaan tersebut. Okay, ni contoh gambar lah. Kita gambarkan, pinjam kat sini, apa dia kelebihan dia. Okay. Yang keempat ni, memberi gambaran sama ada projek berdaya maju, so sekaligus dapat meyakinkan pihak pelabur dan bank untuk melabur dan memberi pinjaman kepada kita. Kita tengok projek ni boleh berjaya. So dia mesti nak ada keyakinan di situ. Sebab tu pentingnya juga rancangan perniagaan ni kepada pihak pelabur, bank dan yang memberi pinjaman. Okey, ni contohlah. Contoh bank-bank. Yang kelima ni, meyakinkan pihak pelabur atau bank lah. Sama ada projek ni dapat kita ada masukkan penyata akaun dan semuanya. Dia mampu untuk menjelaskan segala hutang perniagaan. Ya, di mana ia dapat ditunjukkan dengan melihat kos yang terlibat dan kaedar keuntungan yang diperolehi. So, semuanya komplit dalam rancangan perniagaan. Barulah bank yakin, bila rancangan dia ni, projek dia ni boleh menyebabkan dia boleh bayar balik pinjaman yang diberikan. So, ialah tanggapan positif pihak pelabur terhadap prestasi perniagaan dapat membantu perniagaan untuk memperolehi sumber kewangan yang diperlukan. Okey, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.